So dalam ni contoh chemical species saya tak beri dalam soalan yang asal sebab saya guna simbol A, B, C, D je tadi. Okay, kat sini. So saya biarkan kosong lah. Kalau dalam exam, kita kena tulis dalam tu apa nama dia. Contoh NaOH ke, okay, HCl ke. Okay, dalam ni tak ada lah sebab saya tak buat. Okay, so kat sini ada satu problem. Apa limiting dengan excess reactant? Bila kita punya reaction tadi, A campur 2B, pergi 3C campur D, dia beri dia punya nilai FA0 sebenar dia 20 mol per second. Dan FB0 dia adalah 30 mol per second. Dan conversion dia bagi adalah 0.8. So, dia bagi dua nilai, FA0. Tadi dia cuma bagi FA0 je kan? FB0 tak bagi. So, sekarang dia bagi dua-dua. FB0 dengan FA0. So, kita nampak macam banyak FB0 ni. So, kita suspect maybe lah. Maybe ni excess. So, yang kecil ni kita suspect dia adalah limiting. Limiting reactant ni maksudnya chemical dia tak cukup untuk reaction. Bila reaction berlaku, dia akan habis dulu. So, excess reactant ni maknanya chemical dia lebih. Okay. So, dua nilai ni dengan conversion, so kita dah ada table tadi, so kita masukkan lah dalam ni. Kita nak check mana satu excess dengan limiting. So, FA0 20, FB0 30. Okay, semua kita gantikan simbol dia. Okay, 20.08. Okay, yang belakang ni pun sama. So, bila kita dah selesai, so kita akan nampak nilai yang final ni. So, dia melibatkan reactant kan, sebab limiting dengan excess ni kita cerita untuk reactant. So, dekat final molar flow rate selepas 80% conversion, kita dapati FA ni masih ada baki positif 4. So, dia adalah excess. So, yang mana yang lagi rendah dalam kes ni negatif. So, negatif ni bagus sebab kita mudah nampak. Negatif maknanya kurang kan. So, ni adalah limiting reactant. So, inilah fungsi stoichiometric table ni. Bila kita ada molar flow rate untuk reactant kan. Reactant kita A dengan B. So, kita boleh check. So, tadi dia bagi 20. Okay, kat sini dia dah bagi. Kemudian ni 30. Kita nampak macam B banyak. Tapi sebenarnya tak. Bila kita check, dia adalah limiting reactant. Jadi kita ini jawapan tadi. Kalau nak tulis secara cantik kita boleh tulis dalam bentuk ayat. At the end of 80% conversion, component A still have the remaining 40 mol per second unreacted. Sebab dia tidak bertindak balas. While the component B is reduced ataupun consumed up to the point of minus 2 mol per second. So, we can conclude that the component A is the excess reactant and the component B is the limiting reactant. So, now we will look into the tutorial question on inside chapter 3. So, we will look into how to solve the actual problem lah regarding stoichiometric table and limiting and excess reactant. So, firstly, we look into question number 10. So, kita ada saponification punya proses. So, saya sengaja tulis reaction yang kompleks sebab sebenarnya kita nak mudah simplifykan dia. Bagi simbol A, B, C dengan D kan. Dan dalam soalan ni, dia suruh buat table saja. Okay, so ni reaction dia. So, untuk reaction ni kita akan tukar. Mula-mula kita akan tukar pergi 3A campur B. Okay, 3A plus B equal to 3C plus D. So, satu lagi benda yang saya nak mention, bila kita buat stoichiometric table, sebab A ni adalah basis komponen kita kan. So, kita mesti letak A ni molar ratio dia 1. So, always make molar ratio A equal to 1. Dalam kes ni asalnya dia 3A.
So macam nak matikan 3A, so kita bahagi semua dengan 3. So B akan jadi 1/3 B dan D akan jadi 1/3 D. So kita masukkan dalam table spesies dia punya nama. Okay. Dan soalan ni dia ada inert punya komponen H2O. So kita letak dia. Kemudian initial kita boleh guna simbol ni FA0, FB0. FC0 kita tulis siap-siap, dia sama dengan kosong. FD0 pun sama, kosong. So FI0 dia inert kan, asalnya dia ada. Cuma tindak balas dia tak ada changes lah sebab dia tak react. So untuk case inert, final dia, simbol dia Fi sebab I ni adalah inert. So dia akan equal to Fi0. So changes, kita akan guna Fa0 terus. So saya tak tulis yang Fb0 dulu Kalau yang sebelum ni saya tulis Fb0 dulu, baru tukar daripada Fa0. Sebab kita dah belajar sebelum ni, so kita buat secara laju lah. So kita ambil molar ratio 1/3 B. So kita terus letak sini Fa0. Okay. Kemudian C kan, molar ratio dia 1. So dia jadi 1 darab Fa0. So kita tak perlu tulis FC0 lagi. Dan D, molar ratio dia 1/3. Dia akan jadi 1/3 Fa0. So untuk produk dia akan jadi positif. Dan untuk reaktan dia akan jadi negatif. So dekat kolom final ni adalah ini campur ni sama dengan ni. Okay, tu dia punya bentuk lah. Okay, FB0 tolak 1/3 Fa0 sama dengan FB. So kita susun dia. Kemudian ini soalan nombor 10. Dan soalan nombor 11. So dia suruh kita cari limiting dengan excess reactant. So dia bagi nilai Fa0. Initial molar flow rate untuk A dan FB0. Initial molar flow rate untuk B. So soalan A sebenarnya dia suruh kita cari dulu Dia ada soalan-soalan yang mudah dulu lah. Kat sini dia suruh cari apa concentration of D untuk 20% dengan 90%. So kita jawab dulu. So untuk FD, final molar flow rate dia adalah ikut dia punya rumus conversion kat sini. So kita ambil ni. Soalan dia untuk 20% conversion dengan 90% conversion. So kita masukkan semua nilai. So inilah jawapan dia. Okay, 0.667 untuk 20%. 3.0 mol per second untuk 90%. Soalan B, 11B, dia tanya berapa initial molar flow rate untuk C dengan D. So kita dah tulis kat sini, dia adalah 0. Okay, sebab produk dia tidak exist pada initial state. C dengan D ni adalah produk Okay, 3A campur B, C campur 3C campur D. So ni adalah produk. So initial stage dia kosong, final stage dia baru ada nilai seperti yang kita nampak dekat sini. Contoh sebelum ni. Okay, final dia ada nilai. Okay, tapi initial dia memang kosong. Kemudian kita nak identify limiting excess reactant. Sebab table untuk soalan ni kan panjang kan. Kita ada A, B, C, D dengan I. So ni ada satu trik lah untuk kita check limiting excess reactant. Kita cuma ambil stoichiometric table untuk reactant saja. Sebab reactant kita cuma A dengan B. So kita masukkanlah nilai dia. FA0 10, FB0 2. Change ni kena hati-hati sikit. So 10 darab 0.9 dapat negatif 9. Kat sini biasanya student tertinggal ni molar ratio dia. Okay, 1/3 darab 10 darab 0.9 sama dengan negatif 3. So kita tolak 10 tolak negatif 9, kita dapat positif 1. Kemudian 2 tolak 3, kita akan dapat negatif 1. So daripada nilai final molar flow rate, so kita akan nampak yang positif ni adalah excess. Okay, dan negatif ni adalah limiting reactant.
So di sini ada dia punya ayat dia lah. So selepas kita buat calculation tu, better kita tulis ayat dia. Okay, komponen A equal to excess reactant, B is limiting reactant. Jadi sampai situ saja discussion